Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, saudara se-Islam saya. Kita bertemu lagi pada malam hari ini di ruang online ataupun wadah online kelolaan Masjid Kampung Siglap. Seperti biasa setiap hari Senin, kupasan kitab, penyucian jiwa, penulisan Syekh Syed Hawa rahimahumullah yang akan kita perjelaskan ataupun kita kongsikan pada hari ini. Baik, Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah kurniakan, dengan nikmat kehidupan yang Allah berikan, kita masih lagi berada dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman, dan kita kenalah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para hadirin yang saya kasihi ataupun para penonton yang sedang menonton, kita akan masuk kepada rincian seterusnya. Namun rincian yang pertama, seperti yang saya katakan, wazifah yang pertama pada minggu-minggu yang lepas, wazifah pertama mengenai rincian tentang adab batin dalam penunaian kita memberikan zakat ni. Dia ada beberapa wazifah. Jadi wazifah yang pertama yang telah pun saya kupaskan, hendaklah kita memahami kewajipan zakat tersebut. Kita kena memahami makna zakat tersebut, kewajipan, maksud daripada zakat tersebut. Jadi menerusi wazifah yang pertama ni, dia terbagi kepada beberapa perkara. Dia terbagi kepada beberapa perkara. Jadi bila mana kita dah masuk kepada perkara yang pertama, kedua dan juga ketiga, ada dua pecahan yang seterusnya, iaitu dengan membersihkan diri dari sifat kikir. Ini yang telah pun saya kongsikan pada minggu yang lalu. Jadi perkara yang ketiga, setelah kita melihat daripada penunaian ataupun keluarnya zakat ni, selepas kita dah faham maksudnya, bila kita dah pun bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keduanya kita nak membersihkan diri daripada sifat kikir, perkara yang ketiga yang perlu kita tahu adalah kita keluarkan zakat ini untuk menunjukkan bahawasanya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap daripada kita ada rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Namun penetapan yang Allah berikan ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sederhana. Jadi kita yang mana satu? Jadi kalau sekiranya kita melihat kita ni ada kelebihan yang terlebih, makan tak habis, makan tak habis, mungkin sampai 7 keturunan dan sebagainya, hendaklah kita keluarkan sebahagian daripada harta kita itu untuk kita berikan kepada yang lain. Sebab harta yang kita berikan itu sebenarnya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah amanahkan kepada kita. Allah nak tengok macam mana kita cuba berikan secara adil kepada harta itu. Kita ni diberikan kelebihan, dan kelebihan yang Allah berikan tu Allah nak tengok, Allah nak pantau. Dia ni buat tak apa yang aku berikan. Kan pernah ada kisah bila mana Qarun, biasa dengar cerita Qarun ni dia tak kaya. Pada asalnya dia tak kaya. Tapi dia minta doa dengan Nabi Musa AS. Dia minta doa dengan Nabi Musa AS. Dia katalah dengan Nabi Musa, "Ya Musa, kau doakanlah aku ni jadi orang kaya. Nanti bila aku kaya, aku bantulah orang-orang Bani Israel, golongan kita." Dan Nabi Musa pun doakan untuknya. Bila mana Qarun ni doa Nabi Allah tak pernah tolak. Doa Nabi Allah tak pernah tolak. Doa orang soleh Allah tak pernah tolak. Sebab tu saya selalu katakan, doa kita ni biar kita ikhlas. Sebab tu dalam ibadah dia ada dua benda je. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, syarat yang pertama,
kita kena ikhlas bila kita melakukan sesuatu, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sudut yang kedua, dia nak kena ittiba'. Ittiba' siapa? Nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Nak ikut saya? Tak. Saya sampaikan sahaja. Ikut siapa? Ikut junjungan Nabi SAW. Siapa Nabi kita? Muhammad ibn Abdullah. Okey, ikut Rasul SAW. Jadi dalam kita melakukan ibadah, dua perkara, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, kena ittiba' Nabi SAW. Jadi bila mana dia ni dah dapat doa daripada seorang Nabi, utusan Allah, mempunyai kitab, kitab Taurat. Jadi bila mana Allah ni, Nabi Musa ni, wa kallamallahu Musa taklima. Okay. Jadi bila Nabi Musa berdoa kepada Allah, okay, Allah takkan tolak permintaan tersebut. Jadi permintaan itu bila mana dia dah dapat, dia menjadi apa? Dia mula lupa kepada Allah. Padahal Qarun ni buat ibadah. Okay, sebab tu tadi yang wazifah pertama tu, dia nak kena faham tentang apa yang kita lakukan, iaitu bila mana kita bersyahadah, dia dah masuk dalam tanggungjawab kita. Jadi orang Islam bila masuk sahaja kepada rukun yang kelima, okay, lepas kita dah syahadah, kita dah solat, kita dah puasa Ramadan, kita bayar zakat, lepas tu kita pergi haji, dah masuk kepada rukun yang keempat tadi, kena keluarkan zakat, dia kena lakukan. Tetapi permintaan yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita, kalau sekiranya dah cukup kepada apa yang telah pun ditetapkan. Maksudnya hartanya cukup. Cukup apa? Cukup dia punya kadar setahun. Lepas tu cukup pula daripada kadar nisab dia. Baru kita nampak, okey, bukan Allah minta dalam keadaan kezaliman, tak, Allah berikan kita peluang. Okey. Jadi bila kita dah bersyahadah, lepas tu yang kedua yang hari tu saya katakan ataupun saya ceritakan, dia nak mengelakkan diri daripada sifat kikir. Jadi siapa ni? Si Qarun ni, bila dia dah menjadi kaya, apa yang berlaku kepada dia? Dia menjadi kikir, dia menjadi tamak, dia menjadi pelokeh, dia menjadi bakhil. Dia menjadi bakhil ke atas hartanya. Rasanya macam mana? Sekiranya aku berikan kepada dia nanti harta aku akan berkurangan. Padahal dia lupa bahawasanya bila dia beri, ada keberkatan. Bila dia beri, ada keberkatan. Bila dia beri, ada keberkatan. Keberkatan tu yang kita nak. Sikit yang kita bagi pun, tapi ada keberkatan daripada Allah, itu yang terbaik. Makanan banyak terhidang, ma'asyiral muslimin. Makanan terhidang, tetapi kita makan, tak ada keberkatan. Kenapa? Sebab kita tak mulakan dengan bismillah. Atau kita menggunakan tangan yang tak seharusnya kita menggunakan. Rasulullah ajar mulakan dengan bismillah, makan guna tangan kanan. Okay. Kalau sekiranya dah habis selesai, katalah alhamdulillah. Itu namanya ada keberkatan. Keberkatan kita nak kejarkan. Bukan banyak tapi tak berkat, ataupun sikit pun tak ada keberkatan. Kita nak biar sedikit tapi berkat. Sebab tu ada orang ni, dia asal sedap, mahal pun tak apa, biar sedap. Okay. Sebab dia nak berikan keberkatan kepada teka nikmat dia makan ni. Dia kata tak apa, sikit pun jadi, tapi tak apa, biar sedap. Arwah datuk saya macam tu. Arwah datuk saya, jangan kata buat satu termos tapi tak sedap. Dia kata buat secawan walaupun separuh, tapi biar berasa, biar sedap. Hari ni kita bayar minuman RM1.20, kita rasa macam mana? Saya tak payah nak komen. Pelaku air pun sama juga. Bila mana kita melakukan tugasan air, berikan yang terbaik kepada pelanggan kita. Kalau pelanggan dah lari, macam mana nak cari? Ikut kepada nilai yang kita dapat, kita berikan yang terbaik. Ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah, ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat dia. Dua syarat yang paling penting dalam beribadah. Nak dapatkan tu ikhlas kerana Allah. Kalau sekiranya kita dah bagi yang terbaik tetapi tak dapat yang terbaik, Allah nak uji. Jadi yang berlaku pada Qarun ni, dia dah rasa sifat sombong, kikir dan sebagainya. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam Al-Quran, nak buka pintu safe box dia tu, duit yang ada banyak tu,
perlukan 12 orang lelaki yang badannya sasa dan tegap. Bayangkan betapa banyaknya harta Qarun pada ketika itu. Jadi bila mana Nabi Musa meminta kepadanya harta, dia tak nak berikan harta, dan akhirnya apa yang berlaku kepada Qarun? Dia mati tertimbus dengan harta-harta yang dia ada. Sebab tu kalau kita tengok cerita apa-apa cerita, orang kata harta karun, itulah Qarun yang kita katakan. Sebab disedut. Waktu saya berada dekat Mesir, ada tapak tempat yang dikatakan itu adalah istana Qarun. Tapi tak tampak istana sebab Allah dah sedut. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak contoh yang Allah berikan. Contohnya pada surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi sendiri dah ada 2 orang pemuda, yang mana pemuda yang pertama ni, dia ni kaya, tapi bila mana dia rasakan bahawasanya tanaman yang ada di kawasan tanahnya, sebab tanah yang dia ada ni, dia ada pokok kurma, lepas dia ada pokok kurma, dia ada pokok anggur. Jadi di pertengahan tu ada pula laluan air. Dia subur lah. Tanaman tu makin lama makin subur. Jadi dia rasa apa? Dia rasa, oh, aku buat ni semua adalah usaha aku. Sampai kawan dia kata, tak pernah ke engkau kembalikan kepada Allah? Sebutlah Masya Allah. Okay? La quwata illa billah. Kita tak ada daya dan upaya. Masyaallah muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak izinkan untuk kita angkat sebatang pen ni, kita tak mampu nak angkat. Contoh dah ada depan mata. Orang yang sakit, tak kiralah dia sakit kena angin ahmar ke dan sebagainya. Kalau Allah tak izinkan dia nak angkat, dia memang tak boleh angkat. Sekarang kita cakap sebab kita dapat kesihatan, kita boleh angkat. Alah Ustaz, tak ada apa-apa, angkat. Bukan berat pun. Tetapi dalam keadaan kita kepayahan, benda yang ringan pun kita tak mampu nak angkat. Jadi kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang ketiga ni, syukur nikmat. La in syakartum la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu syukur, aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, nantikan bahawasanya siksaanku itu amatlah pedih. Jadi kerana apa kita nak kena syukur? Sebab semua yang ada pada hamba Allah ni, kita ni, baik pada diri ataupun hartanya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Telinga milik siapa? Milik Allah. Mata milik siapa? Milik Allah. Hidung milik siapa? Milik Allah. Alhamdulillah ada hidung dapat bau. Alhamdulillah ada lidah dapat merasa. Alhamdulillah ada telinga dapat mendengar. Tapi apa yang kita nak lakukan terhadap anggota badan yang telah pun Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita? Jadi dapat sesuatu, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah. Baik kita ada ujian dan sebagainya, kembalikan kepada Allah. Dapat kelebihan, alhamdulillah. Dengar berita yang tak baik daripada teman dan sebagainya, kita bacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Doakan yang terbaik untuk teman, Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah membantu dia. Kita doa yang terbaik. Kita nak yang terbaik untuk diri kita, sama juga kita nak yang terbaik untuk orang lain. Masyaallah muslimin, kita kalau sekiranya dapat lumbung emas lah, kita dapat lumbung emas, kita nak bagi tahu orang tak? Orang kampung, saya ada lumbung emas. Kita pastinya akan simpan. Tak orang, tak kita. Tak orang, tak kita. Kita akan simpan benda tu. Namun itu adalah kurniaan yang kita dapat dan kita wajib keluarkan untuk membantu orang lain yang memerlukan. Sebab tu bila mana kita mempunyai harta yang lebih, kalau kita tahu menilai perasaan orang yang memerlukan, kita akan berikan yang terbaik. Dan kehidupan kita akan lebih senang, kehidupan kita akan lebih aman sebab kita disayangi oleh orang-orang sekeliling. Jika keluarga kita ekonominya kuat, apa yang akan berlaku? Kita dapat buat macam-macam benda. Sama juga dengan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita kuat, siapa yang
Siapa yang dapat? Kita semua akan dapat merasai nikmat tersebut. Jadi dengan ada tu kita berikan. Jadi kat sini dia dua, sama ada kita daripada tubuh ataupun harta. Dan harta yang tadi saya katakan berperingkat. Ada yang mungkin dia ni terlebih kaya, ada sederhana, ada yang kurang. Jadi kalau sekiranya yang atas sering melihat kepada orang yang bawah, ataupun yang pertengahan lihat kepada yang bawah, nanti di sini yang bawah akan menghargai yang tengah akan menghargai yang atas. Sebab tu Rasulullah SAW ajar nak bersyukur ni jangan sering tengok, jangan sering tengok dekat atas, tengok orang kat bawah. Mungkin ada yang lebih kurang daripada kita, mungkin ada yang lebih memerlukan daripada kita. Jadi kita berikan yang terbaik. Okay? Kita tengok orang yang kat bawah, dia perlukan, kita berikan. Tapi bila kita nak amalkan ibadah, kena cemburu dengan orang yang kat atas. Kenapa orang kat atas boleh buat buku? Kenapa orang atas ni pandai? Kenapa orang atas ni boleh solat? Kenapa orang di atas ni boleh buat ni? Kita kena cemburu. Perlu ada sifat cemburu daripada perkara tersebut. Baik. Jadi nikmat Allah kepadanya, kepada siapa? Kepada hamba. Dan semua ibadah badaniyah, anggota badan, adalah merupakan ungkapan rasa syukur kepada nikmat badan, dan ibadah maliyah adalah merupakan ungkapan rasa syukur kepada nikmat harta. Jadi bila mana kita bersyukur ni, tak kira lah sama ada daripada bentuk anggota badan, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada harta, nak tunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berikan apa yang kita ada daripada nikmat tersebut. Jadi Allah dah berikan itu secara putaran. Secara putaran. Sebab tu saya katakan kepada jemaah yang berada dekat Masjid Al-Istiqamah, dan saya tanya sama juga yang saya kongsikan jemaah di masjid kampung Siglap. Kita ada 2 masjid ni, tak bolehlah kita puji masjid kita je. Masjid yang saya sedang mengajar ni pun macam masjid saya juga, walaupun separuh masa dan sebagainya, tetap masjid dan rumah Allah, rumah kita semua. Jadi saya katakan apa? Kita berikan, kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita berikan. Namun percayalah bahawasanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu luas. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan kepada kita hari ini, mungkin Allah nak berikan kita yang sebaiknya, yang setimpalnya di hari akhirat. Kemungkinan kita tak dapat waktu kita hidup, tetapi waktu kita dah tiada, Allah mudahkan pula ahli keluarga kita. Orang tengok, ni ahli keluarga siapa ni? Oh, ni ahli keluarga Farhan. Oh, Farhan ni orang ni baik, macam tu. Ini contoh sahaja. Bukan saya, tapi orang lain. Farhan berapa banyak nama Farhan. Baik. Jadi kita ambil perkara tu yang kita lakukan, sebab kita tak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita pada akhir kehidupan nanti. Kita tak tahu. Semua akan bawa buku masing-masing, dan buku itulah yang menjadi pengukuhan sama ada kita ni ikhlas ikut ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah ataupun tidak. Baik. Jadi betapa hina orang yang menyaksikan seorang fakir, orang yang susah, yang sangat memerlukan bantuan, namun dirinya tidak tergerak untuk menunaikan rasa syukur kepada Allah dengan memberikan bantuannya. Bila mana kita dah nampak orang yang susah, kita tak nak bagi pula. Mungkin dulu kita pun susah, tetapi bila kita dah ada kelebihan, kita lupa pula. Jadi kembali ingat balik waktu kita dulu susah macam mana. Dan bila mana kita dah naik dekat atas, kita ingat balik waktu kita di bawah bagaimana. Jangan kita dah di atas, dulu kita dah pernah kena tindas, kita pun cakap dalam hati kita, oh saya dah pernah ditindas, tunggu siapa yang di bawah saya pun akan saya menindas. Tak boleh macam tu. Satu, bila kita nampak orang yang melakukan keburukan, kita cakap dalam hati kita, saya tak nak jadi macam tu. Saya nak buat yang terbaik. Saya nak jadi ayah yang terbaik. Saya nak jadi menantu yang terbaik. Saya nak jadi ibu yang terbaik. Saya nak jadi mak saya nak jadi anak menantu yang terbaik. Semua kita kena cakap. Jadi bila mana nanti kita jadi mertua ataupun kita jadi ini, kita tak nak ikut perkara yang dulu pernah kita alami. Kita nak buat yang terbaik. Jadi bila kita nampak orang tu
Betapa hina dikatakan di sini, betapa hina dia nampak orang susah tetapi dia tutup mata. Tabung jalan kat depan, action tidur. Okay. Tabung dah bergerak, buka mata, seluasnya tidak. Masyarakat muslimin, sedar ataupun tidak, kita mampu untuk membeli barang yang kita dah pernah ada dan kita dah pernah perolehi, tetapi untuk membeli pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan nanti, kita jadi ataupun kita letak tak apalah, $2 pun tak apalah, asal ikhlas. Dia tak payah cakap ikhlas, tak payah cakap maksudnya saya letak $2 ikhlas, tak payah. Dia letak berapa, yang penting ganjaran tu dia tahu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang dermawan, teruskan dengan sifat dermawan anda. Bagi mereka yang nak menjadi dermawan, teruskan. Sebab mereka yang dermawan, ada kebaikan yang Allah berikan. Ingat, kita memberi, yang di atas akan sentiasa melihat. Di mana-mana sekalipun anda lakukan apa jua perbuatan anda, di atas akan sentiasa lihat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba sembunyilah kat mana-mana sekalipun, kita buatlah macam mana sekalipun, Allah akan sentiasa melihat kita. Jadi dia akan membalasnya dengan sebaik-baik ganjaran. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mari kita teruskan dengan budaya untuk memberi. Tidak semestinya dengan harta yang kita ada, dengan anggota badan yang kita ada, kita boleh membantu orang selagi mana kita mampu dan kita kuat, kita berikan bantuan. Selagi mana kita masih mempunyai harta, kita berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang terbaik. Akan menggantikan yang terbaik. Kita ada ilmu, kita berikan ilmu kita sebaik-baik mungkin. Kita ada kepakaran, kita berikanlah kepakaran kita itu untuk membantu orang lain. Jangan sampai kita lakukan sesuatu untuk untuk memperdayakan orang dengan penipuan dan sebagainya. Ini dah berlaku. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberikan kita rahmah, memberikan kita kebaikan-kebaikan supaya kita dapat terus hidup dengan sentiasa berpaksikan kepada Allah itu satu, dan bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi kita bangkit dalam keadaan keimanan, kita bangkit dalam keadaan keislaman, dan kita bangkit dalam kebahagiaan untuk masuk ke dalam syurga Allah yang kekal abadi. Maka yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.